Manifestasi cinta kita terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi dalam bulan Rabiul Awal ataupun setengah-setengah menggelarkan sebagai Rabiul Anwar. Baik, kita sambung perbahasan yang mungkin sebahagian tuan-tuan dan perempuan ikuti apa yang pernah saya sampaikan, iaitu bagaimana seni interaksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi pada bab bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani anak-anak baginda. Kalau siapa ingat pertemuan yang lepas, kita cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat jaga hati Fatimah, sampai ke peringkat Sayyidina Ali nak kahwin lain. Waktu tu Nabi larang kerana Nabi tak nak Fatimah pada ketika itu terguris hati, kerana Fatimah hanyalah sebatang kara pada ketika itu. Hanya ada ayahnya sahaja, adik-beradik yang lain telah pun tiada, ibu pun tiada. Maka disebabkan Sayyidina Ali nak berkahwin dengan anak kepada Abu Lahab, maka Nabi SAW larang perbuatan tersebut kepada Sayyidina Ali. Tapi saya sebut selepas kematian Fatimah, Sayyidina Ali kahwin ramai. Ramai Sayyidina Ali kahwin. Baik. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW melayani anak-anak baginda, Nabi antara manusia yang suka memberikan hadiah ataupun gift, pemberian kepada anak-anak baginda. Daripada Ali bin Abi Talib, kata dia dalam satu riwayat, kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hullatan min sira'a. Kata Sayyidina Ali, satu hari Nabi berbagi dekat aku. Kasani ni makna pakaikan ataupun berbagi kepada aku hullah. Hullah ni sejenis kain lepas. Ada yang mengatakan dia berbentuk izar, kain biasa atau beridak. Min sira'. Sira' ni satu jenis sutera. Kata Sayyidina Ali, fa kharajtu fiha. Nabi mungkin bagi dekat dia, Sayyidina Ali pun pakai benda tu keluar rumah. Maka Nabi SAW tegur Ali, ya Ali, inni lam aksahaha. Aku ni tak bagi kepada kamu untuk kamu pakai. Litalbisaha, untuk kamu pakai dia. Ij'alha khamran bainal fawatim. Nabi kata, aku bagi ni, kamu jadikan dia khamran. Khamran ni jamak kepada khimar. Khimar ni maksud dia kain tudung lah. Bainal fawatim, di antara beberapa orang Fatimah. Fawatim ni ialah plural kepada 3 orang Fatimah. Maka Nabi SAW kata kain ni bukan untuk hang. Jangan perasan hang nak pakai. Nabi kata kain ni aku berikan untuk kamu, beri kepada 3 orang Fatimah. Siapa dia? Yang pertama Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Fatimah binti Asad, yang mana Fatimah binti Asad ini merupakan ibu kepada Sayyidina Ali. Dan yang ketiga Fatimah binti Hamzah bin Abdul Muttalib. So Nabi SAW, bila Nabi dapat sesuatu, Nabi tak pernah lupa untuk bagi gift kepada anak-anaknya. Jangan bapa pula tunggu gift pada anak. Macam cerita tiga Abdul lah. Tiga Abdul, tak ingat saya. Yang bapak je bila birthday je tunggu anak menantu bagi hadiah apa. Tu anak menantu pening kepala bila birthday bapak. So tuan-tuan, tengok Nabi tak perlu menunggu orang lain memberikan kepada baginda. Bahkan baginda dahulu menghulurkan, apatah lagi kepada anak-anak baginda. Tengok dalam hal ini, saya selalu sebut, walaupun Fatimah telah pun dewasa, ada suami, tapi sebagai seorang ayah, baginda melaksanakan tugasan. Apa tugasannya? Tugas seorang ayah untuk menceriakan emosi seorang anak. Sebab hubungan ayah dan anak takkan terputus sampai bila-bila. Apatah lagi seorang anak perempuan, bila dapat sesuatu daripada ayahnya, ianya sesuatu yang sangat-sangat dihargai. Baik. Dan Nabi SAW, bila mana anak-anaknya ditimpa dengan sesuatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, baginda akan jadi orang yang senantiasa memperkuatkan semangat mereka. Jadi orang yang senantiasa cuba untuk tegur mereka, jadikan mereka ini orang yang bersabar dengan segala musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehidupan kita ni kesemuanya merupakan ujian. Allah Ta'ala sebutkan, kita baca biasa kita dalam suratul Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah Ta'ala jadikan kehidupan dan kematian itu untuk apa? Liyabluwakum, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala test kita, uji kita. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang amalnya lebih baik tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala uji. Saya suka sebut apa reaksi kita terhadap sesuatu ujian Allah. Ada orang bila diuji dengan sesuatu yang susah mungkin dia ingat Allah, tapi ada orang tak kala mana Allah mulai uji dengan senang dia lupa Allah. Sebab tu kehidupan ini senang dan juga susah, kedua-duanya merupakan ujian. Sebab tu Nabi sebut ajaban li amril mu'min. Nabi kata, Nabi selut kepada bagaimana reaksi orang yang beriman tak kala diuji Allah. Bila mana dia diberikan sesuatu, dia akan bersyukur terhadap Allah. Tapi bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dia dengan ke sesuatu yang sukar, Allah dia akan jadi hamba yang apa? Yang redha dan bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ada riwayat pada Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Saya sebut 3 ni. Okey, sebab Zaid bin Harithah ini merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin daripada Usamah bin Zaid bin Harithah ini, okey, Usamah bin Zaid ni kiranya cucu angkat Nabi lah. Kerana Usamah bin Zaid ni juga merupakan panglima perang paling muda yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi arahkan suatu pasukan di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu untuk tentang tentera Rom dan juga orang Ghassan. Ketika itu umur Usamah bin Zaid ni dalam lingkungan 17 atau 18 tahun sahaja. Dan menariknya, tentera Usamah bin Zaid ini disertai oleh sahabat-sahabat yang lebih senior, antaranya Umar Al-Khattab. So bayangkan anak muda umur 17 tahun pimpin seorang yang sangat-sangat senior macam Umar Al-Khattab. Ini kehebatan generasi yang dilahirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Usamah, arsalat ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Satu hari ada seorang anak Nabi, anak perempuan Nabi, hantar suatu utusan ataupun hantar mesej kepada Nabi, inna ibnan li qubida, bahawasanya anak ataupun cucu Nabi seorang ni telah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala uji sampai saat-saat sakarat. Fatina, maka dia minta supaya dihantar pesanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jenguk kami, ataupun jenguklah mereka berdua ni, si ibu dan juga si anak yang Allah Ta'ala uji dengan saat-saat akhir ayat. Maka dalam keadaan ini mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada urusan yang lebih besar. Nabi pun fa arsala yuqri'us salam. Nabi minta untuk disampaikan dulu salam kepada anak baginda ni, dan Nabi sebut satu ungkapan. Apa dia? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Nabi SAW mengucapkan satu ungkapan, dan ungkapan ni baik kalau kita ungkapkan tak kala dengar berita kematian. Apa dia? Inna lillahi ma akhadha. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang Allah Ta'ala ambil balik. Means segala yang Allah Ta'ala ambil hakikatnya milik Allah. Walahu ma a'ta, dan milik Allah juga sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan. Ungkapan ni walaupun ringkas, dia memberikan gambaran apa? Anything yang kita dapat ataupun anything yang Allah Ta'ala tarik balik, hakikatnya milik Allah. So kalau dia milik Allah, kita kena reda pemilik asalnya nak ambil semula. Sebab tu kita jangan terkecil hati andai tak dapat apa-apa pemberian. Sebab hakikatnya yang akan memberi ialah Allah. Walaupun mungkin kita manusia, contoh kita tolong orang tak ucap terima kasih pun, kita akan terasa. Tapi kadang-kadang kita kena terima hakikat mungkin Allah Ta'ala belum nak bagi lagi kepada kita. Dan setiap sesuatu yang kita miliki, satu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ambil. Sama ada dia harta, dia anak pinak, hatta diri kita sendiri pun satu hari nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ambil. Dan Nabi menyebut wa kullun indahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu di sisi Allah ini ada ajalnya. Apa itu ajal? Ada tempoh masanya. Kita ni ada expired date, cuma tak letak dekat dahi lah.
Kita beli roti gardenia tu ada expired date. Actually kita ni pun ada expired date. Semua benda ada expired date. Kita kena sedar, sampai saja masanya sesuatu itu akan rosak, akan binasa, akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata apa? Fal tasbir, maka hendaklah kamu bersabar, wal tahtasib, dan kamu berharaplah akan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana utusan ni pergi pada anak dia, mungkinlah orang perempuan dalam keadaan anak kecil yang makin sakarat, dia minta supaya Nabi SAW datang juga. Maka bila utusan ni datang kali kedua, minta sangat-sangat Nabi SAW datang. Faqama, Nabi SAW terus bangun. Wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Thabit wa rijalun. So Nabi SAW bangun dan bersama-sama dengan Nabi beberapa orang sahabat-sahabat yang besar. Antaranya Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Saya sebut beberapa nama ni. Ni orang tak guna dah nama-nama ni kan. Ada tak nama anak Mu'adz, Zaid, Sa'ad? Tak ada. Kan nama pelik-pelik semua. Kan? Warijalun, dan beberapa orang lelaki pergi. Maka dalam keadaan bila Nabi sampai, farafa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabit. Maka dibawakanlah bayi ini ataupun kanak-kanak ini ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wa nafsuhu tataqaqqam. Saya kalimah ni susah sikit. Tataqaqqam ka'annaha shannun fafadat 'ainah. Bila budak ni dibawa ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyi nafas budak ni, kalau nak bayangkan, tuan-tuan ada satu bekas, tuang air dalam bekas tu, kita ada cerik, tuang air dalam satu bekas, bunyi. So itulah bunyi nafas budak tu. Maknanya saat-saat akhir. Maka kata sahabat yang lihat Nabi tengah pangku ini, fafadat ainahu, air mata Nabi bergenang dan juga jatuh. Air mata Nabi bergenang dan juga jatuh. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad bin Ubadah pada ketika itu dia tanya Nabi, ya Rasulullah. Dia kata, Nabi, ya Rasulullah, ma hadha? Wahai Rasulullah, ni tangisan kenapa ni? Sebab dia pelik lah, orang lelaki nangis. Biasanya orang lelaki ni dia tahan air mata. Apatah lagi yang menangis tu Nabi. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita ada satu tendensi untuk mengatakan orang baik ni macam tak ada perasaan. Orang baik, orang beriman ni macam malaikat kan. Allah Ta'ala bagi apa-apa pun dia macam batu. Allah Ta'ala uji susah pun dia macam batu. Dah. Hakikatnya orang beriman ada perasaan. Cuma bagaimana dia mengawal perasaan itu yang akan membezakan keimanannya. Ada orang yang dapat sesuatu ketawa. Macam Haji Sattar kan, bila dia dapat reta waktu cerita Alibaba Bujang Lapuk kan, sampai dia cuba nak ketawa orang kaya. Tak, orang beriman dapat sesuatu dia senyum. Orang beriman pula bila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sukar, dia menangis, tapi tangisannya sekadar air mata dan sedikit suara. Tak sampai meraung, meratap, menampar-nampar muka. Itu bukan orang beriman. So Sa'ad pelik terhadap perbuatan Nabi, yang Nabi menangis ketika ini. Maka Nabi SAW sebut, hadhihi rahmatun. Kata Nabi kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, ini rahmat, maknanya kasih sayang. Ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam sanubari hamba-hambanya. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi hamba-hambanya yang ada perasaan kasih sayang. Sebab tu orang beriman, bila mana dia ditimpa dengan sesuatu musibah, Allah Ta'ala tarik sesuatu yang ada pada diri, dia boleh bersedih. Dia boleh bersedih. Tidak menjadi satu kesalahan untuk bersedih. Bahkan tidak salah untuk menangis. Sebab tu saya teringat ada seorang tokoh dalam agama. Bila mana dia sebut, kita ni kadang-kadang bila jumpa orang diuji Allah menangis, kita kata jangan menangis lah. Tak, dia ada menangis. Sebab tangisan ini datang daripada mana? Tangisan ini hanya orang yang hatinya ada kelembutan sahaja yang boleh menangis. So dalam keadaan ini,
tuan-tuan, tengok Nabi SAW, walaupun baginda seorang yang kita katakan tahan dengan ujian. Apa yang baginda tak pernah hadapi ujian dalam kehidupan, yang kalau kita rasa-rasanya belum sampai tahap itu. Tapi tengok, Nabi tetap ada emosi yang Nabi tunjukkan. Sebab itu tidak salah untuk kita menunjukkan apa saja emosi. Sebab kena ingat, emosi ini sesuatu yang Allah Ta'ala kurniakan. Kalau tak ada emosi ni, kehidupan kita tak akan rasa seronok. Kehidupan kita ni takkan ada pahit, manis, masam dan sebagainya. Kenapa? Itulah yang akan menjadikan kehidupan kita makin bererti. Sebab orang yang tak pernah sedih, dia takkan rasa kehilangan. Orang yang tak pernah gembira, dia takkan ada perasaan menghargai. So Nabi tunjukkan dalam keadaan ini. Dan dalam keadaan ini, Nabi bagi tahu kepada Sa'ad bin Ubadah perbuatan menangis dengan tangisan yang normal. Keluar air mata, ada sedikit suara, dia bukan sesuatu yang dilarang dalam agama. Yang agama larang ialah perbuatan yang dipanggil sebagai ratapan dan juga raungan. Kalau tuan-tuan biasa tengok, ibu-ibu ayah biasa tengok orang Arab dulu, kalau dia menangis, dia tampar-tampar muka. Dia pukul-pukul badan, dia koyak-koyakkan baju. Perbuatan itu perbuatan yang dilarang. Kalau kita tengok macam orang Rafidah, Syiah Rafidah, kan bila mana mereka ingat peristiwa Karbala 10 Muharram, apa yang mereka buat? Mereka meratap sungguh-sungguh, menangis sampai tak ingat diri. Perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW, bila mana Nabi berhadapan dengan saat-saat kehilangan setiap daripada anak-anak baginda. Kita tahu 6 daripada 7 anak-anak Nabi SAW kesemuanya wafat sebelum kewafatan Nabi SAW, melainkan Fatimah. So boleh bayang perasaan seorang lelaki, seorang ayah yang kehilangan isteri yang melahirkan anak-anak ini. Kemudian kehilangan anak-anak lelaki daripada zuriat baginda tak kala mereka masih kecil. Kemudian kehilangan anak-anak perempuan yang baginda sempat membesar dengan mereka, dan sebahagian pada mereka memberikan cucu kepada Nabi SAW. Baginda melihat saat-saat ini. Cuba bayangkan, saya duk perhati kan, bila abang saya meninggal, kesedihan yang mak saya tunjukkan, saya rasa kadang-kadang lagi lebih pada waktu ayah saya meninggal. Dan saya sejujurnya saya jealous dengan abang saya, sebab dia meninggal daripada saya. Saya kata apa? Dia meninggal dalam keadaan ibu masih hidup yang doakan dia. Tuan-tuan, doa ibu, Allah, kita mati nanti siapa nak doa? Anak-anak kita nak doa kita? Wallahu a'lam. Tapi kita harapkan mereka doakan kita. Tuan-tuan, dalam keadaan ini, ada satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata dia, bila mana Nabi dapat tahu tentang kewafatan Ummu Kulthum, maka dia kata, Nabi bila selesai saja urusan, Nabi duduk dekat kubur dia, fara'aitu 'ainainihi tadma'ani. Kata Anas bin Malik, bila selesai urusan perbumian, Nabi duduk sekejap di kubur anak anda dia Ummu Kulthum, Nabi SAW menangis. Ada juga riwayat menyebut pada Anas bin Malik tentang kematian anak Nabi yang nama dia Ibrahim. Ibrahim ini merupakan anak Nabi SAW yang kita tahu daripada Maria Al-Qibtiyah. Dan Ibrahim ini lahir di Madinah. Maknanya Nabi dalam usia yang agak lanjut, Nabi SAW ada anak. Apatah lagi anak lelaki. Tuan-tuan boleh bayang, sebelum ni anak lelaki yang lain semua wafat, meninggal waktu kecil. Dapat anak pula lelaki di Madinah dalam suasana Islam telah pun kuat. Disebut oleh Anas bin Malik, waktu itu Nabi SAW hantar Ibrahim ini kepada satu keluarga untuk menyusukan Ibrahim. Dia jadi satu budaya bangsa Arab pada ketika itu. Mereka akan hantar anak-anak mereka ke satu perkampungan atau rumah tertentu untuk menyusukan anak-anak mereka. Kita lah ni tak ada ibu susuan kan.
pengasuh. Sebab tu saya selalu sebut hubungan anak kita dengan pengasuh, dia hubungan yang tetap, bukan mahram. Ya, waktu kecil tak apalah kan, duk salam, cium. Tapi bila anak ini meningkat dewasa, mereka dah balik, hubungan dia hubungan bukan mahram. Tak boleh nak salam, tak boleh nak tengok aurat. Sebab tu saya selalu sebut, hati-hati dalam soal-soal ini. Ya, kita takut-takut jelah budak-budak tu mungkin lepas lahir kadang-kadang bagi kat rumah pengasuh, panggil pun ayah, panggil ibu, kadang-kadang mama, papa, dak anggap macam anak sendiri. Anggapan bukan hukum. Hukum tetap hukum. Yang menghalalkan hubungan sama ada birrada'ah, dengan penyusuan ataupun dengan jalan-jalan yang lain. Sebab tu kena hati-hati dalam soal-soal ini. Baik. So kata Anas bin Malik, dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif Al-Qain. Satu hari kata Anas bin Malik, baginda dengan Anas pergi ke rumah keluarga yang susukan Ibrahim ni. Ketua keluarga dia atau bapa dia ni seorang tukang besi, tukang buat pedang, maka dia digelar sebagai Abu Saif. Wa kana za'ran li Ibrahim. Mereka ini keluarga yang menyusukan Ibrahim. Okey, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Maka dalam keadaan ini, bila mana keadaan Ibrahim itu makin tenat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pangku dia, faqabbalahu wa syammahu. Nabi pun ambil, Nabi cium dia, Nabi kucup dia. Okey, thumma dakhalna alaihi ba'da dzika wa Ibrahim yajudu bi nafsihi. Bila kata Anas, kami masuk, sebab yang masuk mula-mula Rasulullah. Bila kami masuk, kami lihat sekujur tubuh yang telah pun kaku berada di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas, faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrafan. Air mata Nabi pun bergenang. Di saat itu Abdurrahman bin Auf ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf tanya, wa anta ya Rasulullah, kamu pun menangis ya Rasulullah. Sebab sahabat-sahabat duk anggap Nabi kuat. Saya sebut tadi kan, kita ni kadang-kadang anggap jangan menangis, kena kuatlah, sabar dah. Okey, so kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bin Auf indaha rahmah. Wahai anak Ibn Auf, adapun wahai anak Ibn Auf, itu Abdurrahman bin Auf, Nabi kata innaha rahmah, ini tanda kasih sayang. Orang yang tak ada perasaan, kan, relax, tak ada perasaan apa-apa tu orang yang mungkin tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut innal aina tadma', sesungguhnya mata ini akan bergenang air matanya, atau mengalir air mata. Wal qalbu yahzanu, hati ini akan berduka cita. Wala taqulu illa ma yardi rabbana, dan kita takkan katakan apa-apa melainkan apa yang diredai oleh Allah. Nabi mengajar kita apa dia? Tuan-tuan, dalam keadaan ini, mata yang menangis, hati yang sedih, ianya merupakan rahmat daripada Allah. Cuma tanda keimanan apa dia? Kita takkan mengatakan sesuatu melainkan apa yang diredai oleh Allah. Itu dia yang membezakan. Nabi kata, wa inna firaqaka ya Ibrahim la mahzunun. Nabi kata, dan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpisahnya kami dengan engkau wahai Ibrahim sangat-sangat menduka citakan. So tengok, janganlah jadi orang yang langsung tak ada perasaan apa. Dan dalam keadaan ini, tuan-tuan, kata Anas bin Malik dalam satu riwayat yang lain disebut bahawasanya Ibrahim ini dihantar untuk menyusu ke suatu keluarga yang mana keluarga ini buat, saya sebut tadi, mereka ini tukang besi. Wa nahnu ma'ahu fayadkhulul baita wa innahu la yudakhinu. Kata Anas bin Malik, bila Nabi nak pergi ziarah Ibrahim ketika itu, ialah rumah tukang besi. Rumah tukang besi ni asap banyak, panas. So bila Nabi nak sampai, Anas cepat-cepat pergi. Sebab Anas bin Malik ni PA Nabi. Biasanya kan kalau kita kan sultan datang, orang istana sampai dulu kan cek ada ke tak ada. So Anas bin Malik pun riki jalan dulu sampai dia kata apa, wa fi riwayatin wa qarim tala al baita dukhanan.
Okey, maka kata Anas bin Malik, rumah tu penuh asap. Aku pun cepat-cepat pergi ke rumah dia ni, kata, ya Abu Saif, amsik. Wahai Abu Saif, tolong berhenti kejap buat kerja. Sebab Nabi SAW nak datang. Okey. Baik, maka dalam keadaan ini tuan-tuan, okey, bila mana kematian Ibrahim, anak kepada Nabi SAW, Nabi ungkapkan satu ungkapan. Nabi kata, inna Ibrahim ibni. Sesungguhnya Ibrahim ini merupakan anak kepadaku. Wa innahu mata fi thadi. Dan dia ni meninggal dalam keadaan masih lagi menyusu. Sebab penyusuan yang sebenar, iaitu susu badan ibu ni, hakikatnya 2 tahun. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, sekarang menyebut, okey, wa fisaluhu fi amain. Fisal maknanya fitam, iaitu cerai susu ni ialah 2 tahun. Okey, wa innalahu la za'ririna takammalani rida'ahu fil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di syurga nanti Ibrahim akan dapat 2 orang yang akan susukannya di syurga. Sebab Ibrahim ni meninggal dalam usianya baru 17 ke 18 bulan. Tak cukup lagi 24 bulan. Maka dalam keadaan ini tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan apa? Menyebutkan tentang kanak-kanak yang mati dalam keadaan sedemikian, mereka akan dapat penyempurnaan penyusuan mereka nanti di akhirat kelak. Dan ada riwayat menyebut daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah, dia cerita tentang saat-saat kematian Ummu Kulthum. Ya. So bila Ummu Kulthum meninggal, Nabi SAW pun masuk tengok. Sebab bapa boleh tengok proses menguruskan jenazah anak. Ya. Sebab tu saya selalu pesan orang masjid, jangan kita buat semua. Jangan kita buat semua. Bagi keluarga yang buat, kita arahkan. Ini kadang-kadang keluarga duduk relax kat luar, siap-siap vape lagi. Siap belum? Kena nampak. Kalau saya uruskan, saya akan panggil semua. Saya kata, mana anak, mana cucu, mana menantu. Ini khidmat terakhir untuk si mati. Yang mati ni bapak kamu. Yang mati ni mungkin tok kamu. Bukan ada kaitan dengan saya. Maka kamu yang sepatutnya menguruskan dia dengan baik. So dalam keadaan ini, sebab tu kalau boleh, kalau kita menguruskan jenazah, biar kita bagi peluang pada adik keluarga sekali datang besok. Adik keluarga pun janganlah serah belaka kat masjid. Mentang-mentang dia kata, kami bayar ustaz. Memang hak bayar. Mana ada benda free? Kan dengan air masjid free ya. Komplain macam-macam. Saya bab mati geram. Dia marah. Mahal bayar. Habis isi minyak jenazah tu dengan apa? Air. Kain kapan tu beli dengan apa? Sendiri beli ke? Saya tanya. Siapa yang dah beli kain kapan? Angkat tangan. Ya. Baju raya belilah. Kain kapan tak beli ke? Beli. Simpan sendiri. Esok mati hantar kat masjid siap-siap. Ni tak minta kat masjid juga. Betul bila masjid minta bayaran marah. Geram. Baik. So bila mana berlaku kematian Ummu Kulthum, Nabi pun bagi arahan kepada wanita-wanita yang uruskan jenazah Ummu Kulthum, kata irsilha, Nabi kata basuh atau memandikan dia dengan 3 kali mandi ataupun 3 kali basuhan, au khamsan ataupun 5, au aktsara min dzalik. Nabi kata ataupun lebih lagi. Itu kaedah nak mandikan jenazah, sama ada 3, 5 kali dan sebagainya. In ra'aitanna dzalika bima'in. Okey, Nabi kata kemudian berbasuh dengan air, bima'in wasidrin, dengan daun bidara, waja'alna fil akhirati kafura. Dan jadikan basuhan terakhir itu air yang bercampur dengan kafur, au syai'an min kafur, ataupun sesuatu yang daripada kafur. Fa iza faraqtanna fa'adhannani. Okey, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bila dah selesai tolong panggil aku. So bila dah selesai mandi ni, maka dalam keadaan ini Nabi terus bagi satu helai kain milik baginda untuk jadikan sebagai kain yang macam kita kata kain kapan lah, ataupun yang membaluti tubuh badan Ummu Kulthum. Tuan-tuan, tengok dalam keadaan ini, seorang yang bila mana berlaku kematian ahli keluarga, jangan biarkan orang lain yang tolong urus. Kita kena ada ilmu ni,
Bila kita serahkan kepada masjid, kepada surau, kita komplain bayaran banyak. Ya, buat sendiri tak nak. Tuan-tuan ingat senang ke nak gali liang lahat? KL okey lah pakai mini excavator. Saya kat kampung tu tuan-tuan bayangkan pakai cangkul. Tiba-tiba kawan tu minta 100, itu mahalnya. Saya kalau so tengok Nabi SAW bila mana kematian anak baginda orang yang menguruskan. Dalam keadaan kesedihan, dia sedih, tapi ada tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Jangan jadikan kematian tu sebagai satu benda yang kita rasa tak apa dah. Hari ni zaman segala boleh bayar. No. It's not like that. Bayaran tu mungkin kita terpaksa kenakan atas perkara tertentu lah, macam saya sebut tadi. Van jenazah nak kena isi minyak. Yang gali kubur tu kena upah. Kain kapan kena beli. Air masjid bukan percuma. Cuma hak sembahyang jenazah tu free lah. Cuma zaman saya kecil-kecil saya ingat tu. Saya nakal juga waktu kecil tu. Bila ada orang mati suka. Waktu kecil lah nakal. Waktu kecil kan, bila pengumuman orang mati suka. Sebab saya orang Perak kan. Orang Perak ni daripada ada adat, kalau lepas habis sembahyang jenazah, time angkat tangan tu lah syok tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Time tu angkat tangan tu tinggi. Sebab kadang ada yang bagi sampul kan. Dulu kan sampul yang sampul surat dululah. Betul, kalau tolong baca Yasin ke apa ke, dapat gelas, dalam gelas tu ada gula balut dengan sapu tangan. Dan tak ada dah rasanya kan? Tak ada. Dulu ada. Kan apa geng-geng perempuan yang kalau baca surah Ikhlas dia pakai ambil daun pandan gunting. Dulu lah orang kampung, orang bandar tak buat dah. So kalau tolong pikul jenazah dapat ketuala good morning. Dan tak ada dah. Kalau pandai pula pikul hadapan sekali, akan dapat payung. Sebab ada payung depan belakang. Kalau tuan-tuan ingat dah, dulu kan ada payung. Dan tak ada dah payung kayu tu. Satu pacak kat kubur, satu hilang mana wallahu alam, tak tahu. So nakal lah waktu kecil tu kan. Ada orang mati, suka dia kata bawa balik tu macam-macam. So kena ingat, hakikatnya kematian ini suatu ujian daripada Allah. Kita dibenarkan bersedih, tapi laksanakan tanggungjawab kita. Untuk apa? Untuk pastikan yang meninggalkan kita itu diuruskan dengan baik. Kita yang ditinggalkan ini juga akan dapat berinteraksi dengan Allah dengan cara yang baik. InsyaAllah ada masa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan kafaratul majlis suratul asr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.